Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina la ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubaraka wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik para jemaah, pada pertemuan kita yang lalu alhamdulillah telah kita kupaskan beberapa perkara yang di mana kita mengetahui apabila seseorang itu masuk ke dalam masjid maka dia disunatkan mendirikan solat 2 rakaat. Disunatkan mendirikan solat berdasarkan apa yang telah kita kupaskan pada minggu yang lalu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjid falyusalli sajdatain min qabli an yajlis." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah kalian itu tunaikan solat 2 rakaat, yakni sujud 2 kali sujud, solat 2 rakaat sebelum dia itu duduk. Jadi pada pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan, di sana ada tuntutan untuk mendirikan solat dan sebenarnya ianya bukan solat tahiyatul masjid tetapi solat 2 rakaat. Solat apa sekalipun diperbolehkan. Jadi kita telah kupaskan dalam masalah tersebut pada pertemuan kita yang lalu. Hari ini insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita dalam bab seterusnya, poin seterusnya G, dengan tajuk masjid-masjid yang lebih diutamakan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahawasanya di atas permukaan bumi ini memang alhamdulillah banyak masjid. Ya, alhamdulillah. Cuma ada di antara masjid-masjid ini ada sedikit kelebihan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Ada sebahagian masjid itu kita digalakkan untuk menziarahinya, untuk menunaikan solat di dalamnya dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Adakah kita dituntut untuk pergi jauh, katakan untuk kita pergi Istanbul untuk tunaikan solat di sebuah masjid yang dibina di atas air katakan, atau ada masjid yang dibina dengan ukiran yang reka bentuk yang begitu cantik yang kita nak pergi berjauhan, atau untuk kita pergi masjid yang mungkin dibina dalam keadaan usang ataupun serba sederhana di pulau-pulau tertentu. Boleh tak kita pergi ke masjid-masjid sedemikian? Ataupun adakah kita dituntut pergi ke masjid-masjid sedemikian? Di sini perbincangan kita di dalam masalah ini. Ketahuilah para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam masalah masjid tidak ada bezanya secara umum ya. Seseorang itu mendirikan solat katakan di Masjid Darul Aman dibandingkan dengan Masjid Darul Ghufran, dibandingkan dengan Masjid Darussalam, dibandingkan dengan Masjid Darul Makmur atau sebagainya. Semua darul-darulnya kan. Yang penting ada beberapa perkara yang harus kita renungkan. Ada kaedah umum. Kaedah umum yang telah kita kupaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, apabila seseorang itu berwuduk dengan sempurna, kemudian dia melangkahkan kaki pergi ke masjid, apa dia? Setiap langkah itu ditingkatkan 1 darajat, setiap langkah itu dihapuskan 1 dosa. Itu secara umum. Jadi kalau kita berjalan jauh itu, nescaya kita tidak akan sia-sia. Perjalanan jauh kita akan dapat ganjaran. Cuma persoalan, apabila kita telah masuk ke dalam masjid, masjid mana yang lebih afdal? Di sini perbincangan. Secara umum juga, mendirikan solat di dalam sebuah masjid berdua
lebih baik daripada satu jemaah. Ada 2 jemaah lebih baik daripada satu jemaah. Ada 2 makmum lebih baik daripada satu makmum. Ada 3 makmum, 3 jemaah lebih baik daripada 2 jemaah. 4 jemaah lebih baik daripada 3 jemaah. Lebih banyak jemaahnya lebih afdal. Itu secara umum juga para jemaah yang dirahmati Allah. Selain daripada itu, masjid-masjid yang kita sebutkan tadi tiada kelebihan di antara satu masjid dengan masjid yang lain. Tak ada perbezaan pahala kalau kita tunaikan solat di dalam masjid Istanbul versus dibandingkan dengan masjid Darul Aman. Dibandingkan dengan masjid Qasim. Dibandingkan dengan masjid Darul Ghufran. Tak ada perbezaan. Kerana itu tetap masjid. Jadi apa juga masjid yang kita tunaikan solat di dalamnya, pahalanya sama. Kecuali seperti yang saya sebutkanlah, jemaah yang lebih ramai itu lebih baik daripada jemaah yang kurang. Katakan semua ada 10 jemaah. 10 jemaah tunaikan solat di masjid Darul Ghufran versus di masjid Darul Aman, dibandingkan dengan masjid Asyakirin, dibandingkan dengan masjid Sultan Alam Shah, dibandingkan dengan masjid Siti Aminah, dibandingkan dengan masjid Biru, dibandingkan dengan masjid mana sekalipun, sama pahala. InsyaAllah. Yang ada perbezaan pahala itu ada disebutkan dalam hadis. Ada di atas permukaan bumi ini hanya masjid-masjid tertentu sahaja ada ganjaran-ganjaran yang melebihi daripada masjid yang lain. Di sini dapat kita lihat. Imam Baihaqi meriwayatkan daripada Jabir bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, "Salatun fil masjidil haram mi'atu alfi salatin wa salatun fi masjidi alfu salatin wa fi baitil muqaddis khamsatu mi'ah salah." Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan solat di Masjidil Haram dapat ganjarannya 100,000 kali darajat. Ya, seolah-olah lebih baik daripada solat di masjid yang lain 100,000 kali. Wa salatun fi masjidi alfu salah. Dan solat di masjidku. Masjidku, masjid mana? Masjid Nabi. Masjid Nabawi. 1,000 kali darajat. 1,000 kali kelebihan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Siwa Masjidil Haram. Kecuali Masjidil Haram. Dan satu lagi masjid, yakni Masjid di Baitul Maqdis. Yakni Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa berapa kali? Wa fi Baitul Muqaddis 500 salah. 500 kali. Jadi kalau dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain, di sini ada 3 jenis masjid yang ada ganjaran. Apakah dia? Masjidil Haram, berapa banyak kali? 100,000 kali. Subhanallah. Satu kali solat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100,000 kali di masjid-masjid yang lain. Selain daripada Masjid Nabawi lah dan Masjidil Aqsa. Jadi masjid-masjid yang lain 100,000 kali. Subhanallah. Itu kalau satu kali solat. Selain daripada itu kita tahu, kalau sekiranya solat 3 jemaah lebih baik daripada 2 jemaah, 4 jemaah lebih baik daripada 3 jemaah, 10 jemaah lebih baik daripada 9 jemaah, 100 lebih baik daripada 99, 1,000 lebih baik daripada 999, 10,000 lebih baik daripada 999 dan sebagainya. Kalau Masjidil Haram berapa ribu? Subhanallah. Kalau ketika bulan Ramadan di luar musim Covid, 1 juta, 1 juta orang. Subhanallah. Kita lihat, Masya Allah. 1.5 juta di mana kita tak akan dapat di masjid yang lain. Kemudian kali pula 100,000 kali lebih baik solat di Masjidil Haram. Kalau dapat peluang untuk tunaikan umrah pada bulan Ramadan, alhamdulillah, rebut peluang tersebut. Ya, ini contohlah. Jadi dapat kita lihat, kalau di Masjid Nabawi adalah 1,000 kali. Itulah hadis Rasulullah SAW menyebutkan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW telah bersabda,
salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi masiwahu minal masajid. Nabi SAW berada di Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW mengatakan, salatun fi masjidi hadha, salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali solat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjid Haram. Kerana apa? Masjid Nabi 1000 kali, Masjidil Haram 100,000 kali. Jadi Nabi SAW katakan, solat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali solat dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain kecuali Masjid Haram, Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min salatin fi masjidi hadha bimi'ati solah. Jadi Nabi SAW katakan, solat di masjidku ini lebih baik daripada solat di masjid-masjid yang lain 1000 kali. Tetapi solat di Masjidil Haram lebih baik daripada masjid Nabi 100 kali. Ini ada matematik ni. Kata 100,000, kenapa 100 kali pula? Kenapa Nabi kata 100 kali? Bukan 100,000 kali? Kenapa? Nabi berada di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi satu kali solat equal 1000. 1000. Jadi Nabi SAW katakan, kalau dibandingkan dengan Masjidil Haram, lebih baik 100 kali dibandingkan dengan Masjid Nabi. Masjid Nabi 1000 kali, kalau Masjidil Haram 100 lebih kali. Berarti 100,000. Bukan dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana saya sebutkan, masjid-masjid yang lain secara umum ya, nanti kita akan ada detailnya. Secara umum semuanya sama. Kecuali 3 masjid ini. Atas dasar demikian, kita umat Islam tidak dituntut untuk bersusah payah, tidak dituntut untuk melalui satu perjalanan kecuali ketiga masjid ini. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ada menyebutkan, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak kamu dituntut untuk bersusah payah melalui satu perjalanan kecuali untuk pergi ke 3 masjid ini. Jadi kita sambung. Sekumpulan ulama hadis meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW bersabda, la tushaddu rihal. Tidak seharusnya, tidak sewajarnya perjalanan itu dipersiapkan dengan bersungguh-sungguh. Tidak dituntut untuk kalian bersungguh-sungguh melalui satu perjalanan. Illa ila thalathati masajid. Kecuali untuk pergi ke 3 masjid ini. Yakni Al-Masjidil Haram, yakni Masjidil Haram, wa masjidi hadha, dan masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Jadi daripada sini pada jemaah, ulama mengupas dan membincangkan. Hadis ini menyebutkan kita tak dituntut untuk bersusah payah melalui satu perjalanan kecuali untuk pergi 3 masjid ini. Untuk pergi ke 3 masjid ini, kalau nak kena apply visa, nak kena kumpul duit untuk bersusah payah melalui satu perjalanan, diperbolehkanlah. Diperbolehkan. Tetapi masjid-masjid yang lain tak payah susah payah. Kenapa tak perlu susah payah? Kamu pergi perjalanan jauh nak berada di Masjid Istiqlal di Indonesia. Oh, besar masjid, Masya Allah. Awak solat di sana dengan solat di Masjid Darul Aman sini atau Masjid Qasim, pahala sama. Tak payah susah payah. Tak ada beza, pahala sama. Kalau nak bersusah payah, pergi Masjidil Haram, dapat 100,000 kali. Pergi Masjid Nabawi, dapat 1000 kali. Pergi Masjid Aqsa, dapat 500 kali. Yang lain equal, sama, tak ada beza. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Sebab itu sebagian ulama mengatakan, kadang-kala ya kita lihat ada sebagian jemaah tu, wah masjid tempat Shah Alam ada baru buka masjid besar warna biru, nak pergilah jauh-jauh, nak
nak pergi Putrajaya, pergi tunaikan solat kat sana, atau nak pergi masjid seperti yang saya katakan di Indonesia ke, atau di pulau sana, pulau sini, tak dituntut. Jangan bersusah payah. Tak ada beza. Ini contoh. Ini masjid atas angin, atas air. Kita masuk, bukan kita solat atas air. Betul tak? Sama juga. Tengok, wah, ini contoh sajalah. Jadi yang kita dituntut boleh bersusah payah melalui satu perjalanan hanya ke 3 masjid. Apakah masjid tersebut? Masjidil Haram, alhamdulillah. Masjid Nabawi, alhamdulillah. Masjidil Aqsa, alhamdulillah. Baik, kita kupaskan. Mengenai Masjidil Aqsa, kita nak bersusah payah pergi Masjidil Aqsa untuk melalui satu perjalanan. Tetapi hari ini adakah kita dituntut untuk pergi Masjid Aqsa? Masjid Aqsa di mana? Di Baitul Maqdis. Kalau pergi Masjid Aqsa nak kena apply visa. Nak kena lalui, nak kena apply melalui kadang-kala perbatasan yang masih diduduki oleh golongan Israel atau sebagainya. Jadi macam mana dalam perkara tersebut? Ada sebahagian golongan yang mengatakan kita kena tunaikan solat di masjid itu. Kerana apa? Kalau tidak nanti tak ada orang tunaikan solat pula. Ini contohlah. Tetapi ada sebahagian pendapat pula, kita lihat. Kita daripada jauh melalui satu perjalanan untuk pergi ke Masjid Aqsa untuk tunaikan solat sebagai rombongan, sebagai pelawat, sebagai pelancong. Sedangkan kita melalui kawasan-kawasan di mana saudara-saudara Islam kita ada yang teraniaya. Mereka itu teraniaya, mereka itu terminta tolong, mereka itu rumah dimusnahkan dan sebagainya. Tetapi kita lalu kat situ sebagai pelancong pula. Tak ke terdetik rasa macam seolah-olah lah ya. Kita kalau kita berada di satu kawasan kita tu kawasan yang sedang ditindas ataupun kawasan yang orang nak makan pun tak ada makanan. Kemudian pelancong datang dengan bas pelancong ambil gambar. Ini contoh para jemaah. Apa mereka terasa katakan. Jadi perkara-perkara begini juga harus kita lihat. Sebab itu kadang-kadang ada sebagian ulama mengatakan atas dasar demikian sebenarnya walaupun dalam hadis ada menyebutkan la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, tidak kaum mulian dituntut bersusah payah kecuali untuk pergi ke 3 buah masjid, yakni salah satu daripada Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Namun dalam keadaan sedemikian halnya memandangkan kita terpaksa melalui kawasan yang dijajah oleh golongan Israel, katakan atas dasar demikian buat masa ni tak digalakkanlah. Sebagai ulama katakan tak perlu pergi. Kerana saudara-saudara Islam kalian kat sana ada yang menderita, tak ada makan, yang rumah dimusnahkan. Kita datang untuk suka-suka setakat ambil gambar. Memang betul kita untuk tunaikan solat, tetapi kita ini ibadat masih lagi pelancong. Betul tak? Melancong. Ini contoh para jemaah. Jadi kita kena lebih berhati-hati, sebagian ulama tidak menggalakkannya. Jadi pergilah masjid yang ada sekarang ini alhamdulillah adalah Masjidil Haram dan Masjidil Al-Aqsa. Alhamdulillah. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Cuma orang kata, Ustaz, Masjidil Haram pula sekarang ni masih lagi dijajah. Dijajah oleh siapa? Jadi kita lihatlah, Masjidil Haram itu memang dikuasai oleh kerajaan Arab Saudi, alhamdulillah, dan kadang-kala ada mengatakan, Ustaz, saya dengar buat masa ni tak perlu tunaikan haji, tak perlu tunaikan umrah, tak perlu datang ke Masjidil Haram. Kerana apa? Kerana Masjidil Haram itu dikuasai oleh golongan Wahabi atau sebagainya. Ini contohlah. Ada kata-kata demikian. Kita jangan terlalu terpengaruh dengan sebahagian dakwaan-dakwaan yang kadang-kala tidak tepat. Jadi kadang-kala para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang membuat sebahagian golongan katakan kenapa Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu dikatakan masjid imam dia imam Wahabi atau sebagainya? Kerana imam dia solat subuh tak baca kunut. Betul tak?
Cuma persoalan, adakah solat subuh tak baca kunut menyebabkan seseorang itu dikatakan sebagai terkeluar daripada Islam? Tidak. Sebenarnya masalah kunut dalam solat subuh itu memang seperti mana kita mengetahui ada dikhilafkan oleh ulama. Betul kan? Termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi atas dasar demikian, Tosa kata Masjidil Haram lah. Kita pergi Masjid Bencoolen, solat subuh. Ada baca kunut tak? Tak baca doa kunut. Kita pergi Masjid Malabar, tak baca doa kunut. Jadi kita kena berlapang dada dalam perkara ini. Jangan kita terikut-ikut dengan kata-kata yang menyebabkan perpecahan umat Islam. Yang menyebabkan kita bermusuhan. Sedangkan kadang-kala orang yang kita nak tuduh tu, kadang-kala dari segi dalil-dalil yang lain lah ya, kadang-kadang dia lebih dekat kepada kebenaran daripada diri kita. Ini contoh. Memandangkan mungkin semata-mata kita kurang menuntut ilmu atau kurang berlapang dada. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi buat masa ini sebenarnya tak mengapa untuk kita tunaikan solat di Masjidil Haram. Kalau kita tunaikan umrah, tunaikan haji, tunaikan solat di belakang imam, tak ada masalah langsung. InsyaAllah. Solat kita sah walaupun tak baca kunut, walaupun selepas solat tu tidak baca doa beramai-ramai atau sebagainya, itu semua tak ada kena-mengena dengan masalah akidah. Bahkan seperti mana saya sebutkan, di dalam sebahagian pendapat para ulama, kadang-kala ada sebahagian itu lebih dekat kepada kebenaran daripada perkara-perkara yang biasa kita lakukan. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi secara umum, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mengenai masjid-masjid yang lebih utama, tak mengapa di mana saja masjid yang kita nak tunaikan solat. Walaupun kita katakan sama saja masjid, kalau kita nak tunaikan solat di Masjid Darul Aman atau Masjid Darul Ghufran atau Masjid Istiqamah atau sebagainya, cuma kadang-kala, Ustaz, saya nak tukar-tukar angin lah. Boleh tak? Tak ada masalah. Tukar-tukar angin lah. Jadi sekali-sekala apatah lagi kalau kita ini berkenderaan. Jadi kat masjid kat Singapura ni banyak ada masjid. Jadi sekali-sekala yuk hari ini solat isyak, kita tunaikan solat isyak di masjid kat depan rumah kita lah. Besok kita solat isyak, kita keluar awal sikit, kita pergi Masjid Al-Amin. Masjid Al-Amin kat mana? Masya Allah, Teluk Belanga. Lusa pula kita pergi Masjid Al-Iman. Al-Amin dengan Al-Iman selalu confuse. Al-Iman kat mana pula? Bukit Panjang. Tu kemudian kita pergi Masjid Firdaus. Kat mana Masjid Firdaus? Ada lagi kan Masjid Firdaus. Alhamdulillah. Lepas tu kita pergi Masjid Hang Jebat. Ada Masjid Hang Jebat? Kat Queenstown masuk. Jadi sekali-sekala bukan masalah sana lebih afdal ke tidak, tetapi kita tukar angin. Apatah lagi mereka-mereka yang berkenderaan. Tukar angin, alhamdulillah. Contoh, Masjid Penempatan Sembawang. Masuk sampai hutan-hutan sana. Masya Allah. Contohlah ya. Jadi dapat kita kepelbagaian, diperbolehkan, alhamdulillah. Baik. Nokta seterusnya, bermegah-megah di dalam membina masjid. Masih lagi dalam membincangkan dalam bab masjid, penulis mengatakan Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i serta Imam Ibn Majah meriwayatkan hadis yang disahihkan oleh Ibn Hibban dari Anas bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, la taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu bil masajid. Yang bermaksud, tidak akan terjadi hari kiamat sehinggalah manusia berlumba-lumba dan bermegah-megah di dalam membina masjid. Nabi SAW menyebutkan hadis, tak akan berlaku kiamat. La taqumu sa'ah. Tidak akan berlaku kiamat sehingga manusia yatabaha, bermegah-megah, berlumba-lumba. Dalam perkara apa? Dalam perkara membina masjid. Ketika Rasulullah SAW sebutkan hadis ini, kita kena faham. Pada ketika itu masjid Nabi macam mana? Masjid Nabi hanya dibuat dengan pelapah-pelapah kurma.
daun-daun kurma. Kemudian tanahnya hanya tanah saja. Sebab tu ada hadis, ada yang katakan Arab Badui datang terus kencing pasal tanah. Lepas tu Nabi suruh tuangkan air, serap. Sebab itu ada riwayat mengatakan selepas solat sapukan mukanya pasal tanah. Nak clearkan muka, bersihkan. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Begitu keadaan masjid Nabi. Sebab itu ada hadis kalau dalam keadaan hujan lebat tak solat, kita diperbolehkan solat di rumah. Kerana begitu keadaan masjid. Imagine ya, dalam keadaan begitunya masjid. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku hari kiamat hatta yatabahan nasu bil masajid, sehinggalah manusia itu berlumba-lumba dan bermegah-megah dalam membina masjid. Para sahabat agak-agak imagine, masjid tempat solat lah, macam mana bermegah-megah ya? Mungkin letak daun-daun, mungkin letak bunga lah, daun bunga rose ke, bermegah-megah, cantikkan lah. Tetapi rupanya hari ini bukan bunga rose, bukan bunga hibiscus. Tetapi subhanallah, masjid memang hari ini Masya Allah, Tabarakallah, dibina dengan cantik dan megah. Alhamdulillah. Tak haram, tak berdosa. Selagi mana dengan cara yang dibenarkan dalam syariat, selagi mana untuk lillahi ta'ala. Dan tanpa pembaziran. Dan demi untuk mendapatkan kekhusyukan. Cuma imagine-nya, dahulu dalam keadaan sedemikian, sekarang masjid subhanallah dengan temboknya, dengan kapetnya, dengan airconnya, dengan chandelier light-nya. Subhanallah. Masjid ada tak yang tak ada chandelier light dia? Masjid letak chandelier light yang ribuan dolar yang hanya on setahun sekali. Ini contohlah. Jadi masjid memang tak dinafikan. Nabi sebutkan tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah manusia berlumba-lumba dalam membina masjid. Dah berlaku belum? Dah berlaku dah. Masjid kita lagi cantik ke masjid dia lagi cantik? Contoh ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah pula lafaznya berbunyi sebagai berikut. Ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahawna bil masajid thumma la ya'ammurunaha illa qalila. Akan datang suatu masa di mana orang-orang hanya suka bermegah-megahan menghiasi masjid tanpa mengisinya dengan amal ibadah, melainkan hanya segelintir orang saja. Dah berlaku belum? Orang berlumba-lumba nak bina masjid, tetapi yang memakmurkannya segelintir saja. Siapakah segelintir tersebut? Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita inilah. Dan juga mereka-mereka yang berada di rumah, tergolong bersama golongan orang-orang yang memakmurkan masjid. InsyaAllah. Amin. Cuma masalahnya, Nabi SAW menggambarkan, pada ketika zaman Nabi, apabila laungan azan, orang semua kena sahut seruan azan. Jemaah, para sahabat kena sahut seruan azan, sehingga seorang yang buta sekalipun minta izin daripada Nabi SAW, ya Rasulullah, tak ada orang yang dapat mengiringi aku datang ke masjid, boleh tak aku solat di rumah? Nabi katakan, hal tasma'un nida, adakah kamu dengan azan? Dia katakan, na'am, fa'ajib, maka datanglah masjid. Tak ada ruang untuk dia tak datang masjid. Semua memang tunaikan solat dalam masjid. Jadi dalam keadaan sedemikian, Nabi katakan, dia akan datang di akhir zaman kelak, manusia bermegah-megah dalam pembinaan masjid, tetapi yang memakmurkannya hanya sedikit, hanya segelintir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan telah pun berlaku perkara tersebut. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibn Hibban yang mengkategorikannya juga sebagai sahih, iaitu daripada Ibn Abbas bahawasanya Nabi SAW telah bersabda,
ma umirtu bitashbid al-masajid. Bitasydid al-masajid. Tidak aku diperintahkan untuk meninggikan bangunan masjid. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW katakan, aku tak dituntut untuk meninggikan bangunan masjid, yakni melebihi daripada keperluan. Imam Abu Daud menambahkan lagi bahawasanya qala Ibnu Abbas berkata, pada suatu hari nanti kamu akan menghiasi masjid sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Kalian ini akan menghiasi masjid seperti mana orang-orang Yahudi mempercantikkan masjid hanya untuk kecantikan. Mempercantik, menghiasi masjid, nak kata salah, takkan rumah kita cantik, takkan masjid tak cantik. Takkan masjid kat tengah-tengah bandar Singapura nak buat daripada papan. Betul kan? Tak salahlah untuk buat daripada batu. Takkan rumah kita ada aircon, kan masjid tak boleh ada aircon? Silakan, alhamdulillah. Semua okey. Cuma masalahnya, jangan kita seperti mana Nabi SAW sebutkan, akan datang satu zaman manusia hanya menitik beratkan dari segi mempercantikkan masjid, tetapi yang memakmurkannya hanya sedikit. Ini yang kita bimbangkan. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan sekaligus mensahihkannya bahawasanya Anna Umar amara bi bina'il masjid. Umar menyuruh membina masjid dan berkata, akinnan nasa min matar. Hendaklah kalian itu agar kaum muslimin tidak kehujanan, diselamatkan daripada hujan. Wa iyyaka an tuhammir. Tetapi jangan sekali-kali kalian mewarnai merah atau kuning. Au tusaffir. Jangan, hendaklah elak warna merah dan kuning. Sebab dengan begitu akan menimbulkan fitnah. Kenapa Umar mengatakan elak warna merah dan kuning? Apakah masjid tak boleh warna merah? Macam mama. Ini okey, dia tarik balik. Mama tu ibunya lah, mama. Okey. Maksudnya kenapa kena elakkan daripada merah atau kuning? Maksudnya di sini bukan merahnya atau kekuningannya, akan tetapi jangan terlalu striking. Kita cuba imagine ni, kita berada dalam masjid, terus kat sini merah semerah-merahnya atau kuning sekuning-kuningnya. Solat khusyuk tak? Itu maksudnya. Jadi jangan masjid itu tujuan dibina agar kita dapat solat dengan khusyuk, agar kita dapat ibadah dengan sempurna, terselamat daripada hujan. Tetapi jangan ada sesuatu yang dapat menghalang, menjejas kekhusyukan kita. Jadi dalam perkara ini disebutkan supaya elakkan warna kuning atau warna merah. Hakikatnya jangan ada sesuatu yang striking, yang boleh menjejas kekhusyukan. Maka masjid yang baik adalah masjid kita masuk tenang saja, alhamdulillah. Jangan terlalu overdo lah. Terlalu banyak design, terlalu banyak perhiasan sehingga boleh menjejas kekhusyukan. Begitu juga dengan sejadah kita, dengan kapet yang ada di masjid. Kalau kita nak buat masjid, alhamdulillah, nak buat kapet, alhamdulillah tenang, alhamdulillah. Ada line untuk tahu dapat straightkan saf, alhamdulillah. Tak perlu yang terlalu bercorak-corak sangat yang boleh menjejaskan kekhusyukan. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Membersihkan masjid. Maka dengan demikian para jemaah, apa juga perkara yang boleh menjejaskan kekhusyukan, maka sebaiknya kita elakkan daripada ada dalam masjid. Jangan terlalu memperhiasi masjid sampai boleh menjejas kekhusyukan. Dalam perkara ini juga,
harus kita lihat. Masjid boleh ada kapet tak? Ada, alhamdulillah, silakan. Ada sejadah okey tak? Okey, alhamdulillah, silakan. Ada tempat rak-rak untuk letakkan Al-Quran, silakan. Boleh ada jam, silakan. Tujuan jam adalah untuk mengetahui waktu. Jam tak semestinya perlu ada grandfather clock. Cuma persoalan kenapa masjid mesti nak ada grandfather clock? Ya? Ini kita lihatlah, kadang-kala kita kena merenung perkara-perkara sebenarnya. Masjid-masjid mesti ada grandfather clock. Kadang-kala ada grandfather clock tersebut, tahu grandfather clock lah ya. Ada yang berdiri dengan kayu tu kan, kayu jatinya. Dah lah ada grandfather clock, kadang-kala dia punya background dia color golden, dia punya hands dia pun color golden. Nak tengok pun tak nampak. Betul kan? Dia pakai clock yang ke atas tu yang bulat, white background, dia punya hands kali hitam, lebih clear lagi. Tu berapa? Tu $60. Grandfather clock $12,000. Contoh. Ini pembaziran pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu masa dahulu, saya pernah jadi imam eksekutif di Masjid Kampung Siglap lah. Tak dinafikan, ada grandfather clock kiri dan kanan. Saya fikir dengan teman-teman kat masjid tu, ni grandfather clock, alhamdulillah, orang derma lah. Dah berzaman lah kat situ. Cuma motif jam adalah untuk tahu waktu jam. Ini tengok jauh sikit dah tak nampak, dah glaring. Apa kita buat? Waktu tu budak-budak muda ni kan, buka grandfather clock tu, ambil cat, kita cat dia punya hands. Kalau background dia golden, hands dia golden, macam mana nak tengok? Kita cat sendiri. Jadi semenjak hari tu, at least dapatlah faedah grandfather clock ni, dapat tengok jam. Kalau tak ada kat depan, tak dapat tengok jam, hilang faedah. Itu satu. Kedua, sedang solat tarawih, kadang-kadang sampai pukul 9, masuk dia menjejaskan khusyukan. Yang derma tu tujuannya dah dapat pahala. Tetapi setiap kali sedemikian menjejas orang yang solat. Jadi macam mana? Ni budak-budak kita ni, apa kita buka pintu dia lagi. Mana cari yang tukang deng tadi? Cari, ada. Kita matikan dia. Keluarkan dia punya, kat dalam situ ada tiga besi lah. Keluarkan satu. Alhamdulillah. Terus dah tak ada bunyi tersebut. Alhamdulillah. Ini contoh pada jemaah. Jadi tujuannya, kita jangan ada sesuatu hanya for the sake of ada benda tersebut. Walaupun kita katakan ni orang derma Ustaz, orang tu derma nak apa pahala, kita boleh sarankan derma sesuatu yang lebih berfaedah. Ini contohlah. Jadi maksudnya di sini, tak semestinya nak kena ada grandfather clock atau sebagainya. Tujuannya agar kita dapat lebih kekhusyukan di dalam masjid tersebut. Maka mereka-mereka yang mungkin dengar kuliah kita ini, kalau bertugas kat masjid, ceklah masjid-masjid yang ada grandfather clock ni, perbetulkan. Line yang dia punya hands dia tu, kalau golden over golden, tak akan nampak. Letak colour kan hitam. Tak mengapa, tak perlu minta izin. Kita buat pun tak perlu minta izin. Lepas tu, kalau ada yang mengganggu jejas dia punya bell dia, matikan bell tersebut. Ya? Masjid Sultan ada. Saya rasa kebanyakan masjid kat Singapura ada. Sebenarnya daripada grandfather clock tu kita letak yang bulat, jam bulat yang putih tu lebih berfaedah. Ya, alhamdulillah. Ini contoh sajalah dalam kita katakan memperhiasi masjid ataupun perkara-perkara yang boleh menjejas kekhusyukan di dalam masjid. Baik, membersihkan masjid dan membubuhi dengan wangi-wangian. Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi SAW pernah memerintahkan supaya membina masjid di perkampungan dan menyuruh agar dibersihkan dan dibubuhi wangi-wangian. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bibina'il masajid fi daur. Jadi Nabi SAW menyuruh membina masjid
dan menyuruh agar dibersihkan dan dibubuhi wangi-wangian. Tujuannya supaya apabila kita masuk ke dalam masjid, rasa tenang, khusyuk. Bagaimana nak berwangi-wangian? Silakan dengan apa juga cara. Dengan cara bagaimana nak letak minyak atar ke, silakan. Ada sebahagian tempat masih guna cara lama, dibakar apa? Gerahu, stanggi ke gerahu. Gaharu. Gerahu cendana. Gaharu. Dibakar gaharu. Kemudian atau wangi-wangian, silakan. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, siapa yang biasa pernah pergi ke situ, kita akan dapat lihat kadang-kadang waktu-waktu solat ada orang bawa asap gaharu ni untuk wangi-wangian, kemudian ada yang datang untuk dapat wangi-wangiannya. Contoh berlaku, masih ada diperbolehkan. Sebenarnya itu antara perkara yang diperbolehkan, tujuannya untuk berwangi-wangian. Nenek-nenek kita dulu, satu masa dahulu pun suka mewangi-wangikan rumah. Hari Jumaat, malam Jumaat, bakar kemenyan, ya, stanggi, asap rumah. Asap rumah tu tujuannya untuk mewangikan rumah. Okey, boleh. Ustaz, boleh tak saya asap rumah? Apa tujuannya? Mewangikan rumah. Pas. Boleh buat. Jangan tujuannya asap rumah supaya untuk halau jin. Setan. Sampai ujung sana. Dia bukan demikian. Dulu waktu kita ada kenduri, letak kemunyian, ada asap. Tujuannya untuk mewangikan rumah, dibolehkan. Sama ada nak mewangikan rumah atau nak halau nyamuk, diperbolehkan. Jangan kita ada etikad-etikad yang salah. Cuma masalah masyarakat kita ni kalau buat sesuatu kadang-kadang mereka percaya bukan-bukan. Itu masalahnya. Jadi kalau masjid tersebut nak mewangi-wangikan, diwangi-wangikan, diperbolehkan, alhamdulillah. Dalam riwayat Imam Abu Daud, lafaznya berbunyi, Nabi SAW menyuruh kami supaya membina masjid di perkampungan, memperbaikinya dan membersihkannya. Dan Abdullah selalu membakar kayu gaharu di masjid apabila Umar berada di atas mimbar. Jadi dibolehkanlah untuk mewangi-wangikan, tak ada masalah. Ya. Jadi kalau sekiranya kita nak mewangi-wangikan masjid atau rumah atau sebagainya, alhamdulillah. Dari Anas bahawasanya Rasulullah SAW ada menyebutkan, Uridat alayya ujuri ummati. Semua pahala yang dilakukan umatku akan dihadapkan kepadaku. Sehinggalah sebagian perkara-perkara yang kecil. Sehinggalah kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang daripada masjid. Jadi apabila seseorang itu, maksudnya begini. Kalau kita ingat ya, masjid pada ketika itu adalah Masjid Nabi. Masjid Nabi, tanahnya, lantainya hanyalah tanah. Kadang-kala ada orang tu, orang Arab Badui. Orang Arab Badui ni yang tinggal-tinggal tempat perdalaman. Kadang-kala mereka nak ludah, hanya ludah kat bawah sajalah. Jadi maksudnya, kalau nampak ludah tu, cover dengan tanah. Itu tujuannya. Jadi apa juga perkara yang kita lakukan, kita kena jaga kebaikan, kebersihan. Tak bolehlah kita mengotorkan masjid, dan dalam perkara ini, apa juga jenis untuk mengotorkan masjid tidak diperbolehkan. Kerana itu adalah rumah ibadah. J. Memelihara masjid. Masjid merupakan rumah ibadah. Oleh itu, ianya wajib dipelihara daripada dimasuki segala bentuk jenis kekotoran dan bau yang tidak menyenangkan. Imam Muslim meriwayatkan bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda, Inna hadhil masajid, ini adalah masjid-masjid, la tasluhu li syai'in min hadzal baul, tidak selayaknya terkena kencing atau kotoran, wala qadar, innama hiya li dzikrillahi wa qiraatil Quran, kerana ianya adalah tempat untuk berzikir kepada Allah dan tempat membaca Al-Quran. Maka di situ Rasulullah SAW menyebutkan masjid adalah tempat ibadah. Tak boleh ada kekotoran, ada tempat buang air atau sebagainya. Kerana apa?
Di zaman Nabi SAW, masjid hanya tanah. Walaupun tanah, tetap kena jaga kebersihan demi untuk mendapatkan kekhusyukan. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawasanya Nabi SAW juga telah bersabda yang bermaksud, apabila salah seorang di antara kalian mengeluarkan dahak, hendaklah dia menanam dahaknya supaya tidak terkena kulit orang mukmin yang lain atau bajunya, sebab dia pasti mengganggu ketenangan. Ini kalau zaman orang Arab tersebutlah, yang dia buang kahak tu cover, tanam. Pasal masjid tersebut adalah tanah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW menyebutkan, apabila salah seorang di antara kamu berdiri untuk mengerjakan solat, janganlah meludah ke hadapan, sebab ketika itu sedang bermunajat kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi selama ada di tempat solatnya. Jangan pula meludah ke sebelah kanan, kerana di sebelah kanan ada malaikat. Tetapi kalau ingin meludah ke sebelah kiri dan ke arah bawah kakinya atau menanamnya. Macam saya katakan, hadis ini konteksnya adalah di zaman Nabi SAW, masjid mereka hanyalah tanah. Jadi kalau nak ludah kat bawah, terus coverkannya. Bukan ludah kat kanan atau kat depan atau mana saja yang boleh terkena jemaah yang lain. Dalam sebuah hadis yang telah disepakati kesahihannya juga oleh para ulama hadis daripada Jabir, bahawasanya Nabi SAW menyebutkan, man akala thum, yakni barang siapa memakan bawang putih, wal basal, yakni dan bawang merah, wal karath, dan juga daun bawang, fala taqrabanna masjidana, maka janganlah kalian mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat terjejas dengan apa juga perkara yang boleh menjejaskan, yang boleh mengganggu manusia. Daripada sini Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa makan thum tu bawang putih atau basal atau bawang, yakni bawang-bawang yang mentah, atau dikiaskan daripada sini, makan apa juga perkara yang boleh mengganggu jemaah yang lain disebabkan bau yang tidak enak, maka sebaiknya jangan mendekati masjid. Maka sebagian ulama mengatakan atas dasar demikian dimakruhkan kalau seseorang itu makan bawang atau tubuh badannya mengeluarkan bau yang tidak enak disebabkan makanannya atau sebagainya, maka hendaklah dia membersihkan dirinya dulu sebelum berjemaah di masjid. Dan dalam sebuah khutbahnya pada hari Jumaat, Umar pernah berpesan, wahai umat manusia, kamu semua suka sekali memakan dua jenis tumbuh-tumbuhan, padahal keduanya menurut pendapatku adalah berbau busuk, iaitu bawang putih dan bawang merah. Saya pun suka makan bawang putih dan bawang merah. Ya, vitamin, Masya Allah. Aku pernah melihat Rasulullah SAW menyuruh seseorang ke Baqi', iaitu tempat bersuci, apabila tercium bau kedua-dua tumbuhan itu daripada dirinya. Oleh itu, barang siapa yang memakannya, hendaklah dia menghilangkannya terlebih dahulu baunya dengan cara memasak. Jadi jangan makan mentah lah. Maksudnya, Rasulullah SAW pernah menyuruh seseorang itu pergi Baqi', bersihkan tubuh badannya, baru datang semula. Maksud di sini bukan bawang putih atau bukan bawang merah, apa juga perkara yang boleh menjejaskan kekhusyukan para jemaah, maka dia kena berhati-hati. Apakah perkara-perkara yang lain boleh menjejaskan kekhusyukan jemaah? Bau petai. Kalau bau petai boleh menjejaskan kekhusyukan, maka elakkan. Kecuali semua kat situ favorite petai. Jadi semua bau petai sedap, selera menyelerakan.
Ada orang pasal bau badannya, sebaiknya dia bersihkan bau badannya atau pakai wangi-wangian apabila masuk ke dalam masjid. Ya. Kadang-kala, jadi kita kena lihat ya, kalau kita nak solat Jumaat lah, dulu suatu masa dahulu sebelum COVID tu kan, solat Jumaat, beramai-ramai solat Jumaat. Kalau kita dah tahu hari tu hari Jumaat, kita nak tunaikan solat Jumaat, maka para isteri bantu suami gosokkan baju baru, baju dalam baru, seluar baru, abang nak solat Jumaat, biar semua baru. Jangan hari tu dah hari Jumaat, last day of the week, stokin pun dah hari ke-5 pakai. Jadi kita dah buka stokin, kemudian pakai kat situ, kemudian orang jemaah kat sebelah, bau aroma stokin kita yang kat sebelah tu. Menjejas tak? Menjejas, tak boleh. Ini contoh ya. Bagi kaum muslimat pun kena hati-hati. Kadang-kala maaf katalah ya, sebahagian daripada kita mungkin maaf katalah ya, pakai tudung, kemudian tak tukar tudungnya, kemudian boleh bau tudung agak boleh menjejaskan jemaah, ataupun tadi sebelum keluar rumah dah tumis bawang, dah masak sambal tumis, baju dah siang ikan katakan, on the way pergi masjid singgah beli ikan dulu, pergi pasar, kemudian masuk masjid, boleh menjejas. Perkara-perkara ini kita kena berhati-hati. Maksud di sini apabila kita pergi ke masjid, sebaiknya kita kena berjaga perkara-perkara sedemikian. Kita sibuk mengenai bawang putih, bawang merah, tetapi kadang-kadang kita tidak lihat juga kesan merokok. Maaf katalah ya, kadang-kadang bau rokok itu lebih berat daripada bau bawang dan sebagainya. Maka kalaulah di zaman Nabi SAW dilarang makan bawang apabila nak masuk masjid, nescaya kalau konteks kita hari ini kat masjid itu tak sewajarnya ada orang merokok sebenarnya. Ya. Kalau kita pergi bangunan pemerintah atau public places, kita tak boleh merokok. Apatah lagi kalau di masjid. Kalau tak nak mengganggu orang pun, setidak-tidaknya beri kehormatan kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak wajar ada orang Islam pergi ke masjid lalu merokok. Kadang-kadang macam tak rasa bersalah begitu. Lepas solat Jumaat, keluar saja dengan kopiahnya, dengan baju kurungnya, kemudian merokok. Tak kena. Tak memberi satu pandangan yang positif mengenai peribadi seorang mukmin. Kalau orang yang bukan Islam tengok ni baru keluar daripada masjid terus merokok sedemikian, tak wajar. Jadi sebaiknya afdal lah ya, kalau dapat apabila kita nak merokok tu janganlah merokok kat masjid. Dan kalau kita dah keluar daripada masjid lepas solat Jumaat nak merokok, buka songkok lagi baik lah. Nak merokok jangan ada imej Islam kemudian jalan merokok. Ini contoh ya. Jadi maksudnya di sini pada jemaah kita kena jaga nama baik. Ya. Itu kalau Pak Haji ataupun orang yang pakai baju kurung merokok. Apatah lagi kalau muslimat. Ini contoh. Dah pakai tudung, dah pakai baju kurung, kemudian merokok pula. Kita kena jaga perkara-perkara sedemikian. Maksudnya jangan rasa tak bersalah. Jadi kalau kita tak tegur, kadang-kadang orang tak terfikir. Jadi dia bukan hanya menjejas menjejas dirinya saja, tetapi menjejas imej Islam. Untuk kita ni, kita tengok ini Fatimah, ni Farida, ni Aisyah atau sebagainya, tapi non-Muslim, dia tengok, you see that Muslim lady? Wear tudung but smoking. Dia tak tahu ni siapa orangnya, nama tak kisah. You see that Muslim lady? Ni contoh. Jadi atas dasar demikian kita kena nak buat sesuatu, kena prihatin, kena peka, kena jaga nama baik Islam itu sendiri. Begitulah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dimakruhkan mencari barang yang hilang, berjual beli dan berpuisi dalam masjid. Ini satu perkara yang menarik untuk kita kupaskan. Tetapi memandangkan masa, saya rasa tak ada masa untuk kita kupaskan ni. Apakah hukum mencari barang yang hilang? Ustaz, kalau saya ada barang hilang tak boleh cari ke? Habis saya ada handphone tertinggal.
Habis takkan tak boleh cari. Kunci kereta tertinggal. Kalau tak boleh cari macam mana? Jadi apa maksud tak boleh cari? Jadi bukan tak boleh cari langsung, tetapi ada perkara boleh cari, ada perkara tak boleh cari. Akan kita kupaskan pada pertemuan yang lalu. Tak boleh berjual beli. Tak boleh berjual beli dalam masjid. Jadi macam mana? Jual beli dalam jual beli yang bagaimana yang diperbolehkan, jual beli yang bagaimana yang tak diperbolehkan. Dan kawasan mana yang dikatakan masjid yang diperbolehkan atau tak diperbolehkan jual belinya tadi. Tidak boleh berpuisi dalam masjid. Tak boleh berpuisi, tak boleh bernyanyi, tak boleh bergendang atau sebagainya, perkara-perkara yang tak ada kena-mengena. Apa definisi puisi dan menyanyi akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah pada jemaah, memandangkan masa sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Sebelum saya menutup majlis, seperti biasa saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah. Sebentar ya, saya tengok kalau ada soalan. Di sini ada yang Puan Safurah mengingatkan soalan minggu lalu. Bolehkah solat tahiyatul masjid bila kita masuk masjid selepas waktu asar? Ya, soalan daripada Puan Dewi Widyastuti. Baik. Maksudnya di sini adalah kita mengatakan memang ada hadis Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli raqatain. Akal Nabi SAW. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sehingga dia tunaikan solat 2 rakaat. Persoalannya adalah, kalau kita masuk masjid, waktu-waktu biasa kita solat 2 rakaat. Macam mana kalau kita masuk masjid, kemudian waktu itu adalah waktu yang dilarang kita solat sunat. Maksud dilarang solat sunat, contohnya selepas solat subuh. Kita lepas solat subuh kat rumah, kita nak pergi masjid, nak pergi solat, nak pergi hadiri kuliah subuh. Ataupun kita masuk masjid selepas waktu asar. Kita dah solat asar dah. Kita tahu selepas solat asar, waktu tu waktu yang dilarang untuk tunaikan solat. Ataupun ketika matahari tegak di atas kepala. Waktu-waktu yang dilarang sedemikian, memang betul kita dilarang mendirikan solat sunat mutlak. Solat sunat yang tanpa sebab. Akan tetapi, waktu ini waktu yang dilarang. Apabila kita masuk masjid, datang suruhan Nabi. Apa suruhan Nabi? Idza jaa ahadukumul masjid. Ataupun idza dakhala ahadukumul masjid. Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid atau masuk masjid, jangan duduk sehingga solat 2 rakaat. Maka memandangkan ada suruhan Nabi, walaupun pada waktu yang dilarang, kita boleh tunaikan solat sunat. Solat sunat ini, solat sunat kerana Nabi suruh masuk masjid, jangan solat sunat. Jangan duduk kecuali solat sunat. Nescaya kita diperbolehkan mendirikan solat sunat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, soalan yang lain. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan daripada Nur Ira. Sekarang ini hari-hari Masjid Al-Aqsa di Palestin dicerobohi oleh puak Zionis, Yahudi dengan upacara Talmud mereka. Di bawah perlindungan askar-askar Israel serta mereka menghalau jemaah Islam yang berada di situ. Apakah sebaik-baiknya untuk kita umat Islam lakukan apabila melihat perkara tersebut terjadi di Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam? Para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kala kita melihat perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang berada di luar negara. Apa yang nak kita buat? Kita takkan nak pergi sana. Tak di luar kemampuan kita. Betul kan? Jadi sebaik-baiknya kalau berlaku perkara-perkara sedemikian, di mana jua, apa yang boleh kita lakukan adalah berdoa.
Jangan berdoa pun tidaklah. Doakan untuk keselamatan saudara-saudara Islam kita, dengan keluarga mereka, dengan harta benda mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan mereka kesejahteraan, ketenangan. Itu satu perkara. Perkara kedua, selain daripada kita berdoa, kita ambil iktibar. Ambil iktibar yakni ketenangan, kesejahteraan itu sangat mustahab. Kita yang hidup sekarang ini dalam keadaan penuh ketenangan ataupun keselamatan di dalam negara yang peaceful lah, maksudnya keamanan, jangan ambil take for granted. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah Taala kurniakan ini. Kita cuba imagine, bayangkan kalau negara kita berada dalam kencah peperangan. Tak dapat kita tunaikan solat, tak dapat kita hadiri kuliah, tak dapat kita tak dapat pergi ke masjid. Jadi ini adalah satu nikmat yang Allah SWT berikan, nikmat keamanan dalam negara. Kita tak boleh take for granted. Jadi kena berhati-hati. Dalam nokta inilah, sebab tu kita kena jaga juga dalam kata-kata kita. Jangan sampai ada perkara-perkara yang boleh mencetuskan perbalahan, pergaduhan. Kita cuba imagine zaman di mana satu ketika masa ketika orang Islam dengan orang Cina bergaduh. Orang Islam dengan orang bukan Islam bergaduh ketika musim Maulid, itulah ya. Saya waktu tu masih kecil, mungkin tak teringat, tak tahu pun. Cuma baca sejarah, pada ketika itu bergaduh sedemikian, satu bencana. Cuba kita bayangkan, kalaulah tak ada keamanan dalam negara kita, kita masuk rumah tu, sebelah jiran, malam tak nak tidur pun tak ada keamanan, orang ketuk pintu bawa kapak. Macam mana? Dia ketuk pintu sebelah dia, pintu ketuk. Oh, itu keadaan yang sangat menyeramkan yang perlu kita jaga. Jadi di sini perkara ini berlaku di negara-negara yang lain yang sedang berada dalam peperangan. Kita pertama sekali berdoa untuk mereka, kedua kita ambil iktibar, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala keamanan yang Allah Taala berikan, dan kita perlu menjaga keamanan dan kesejahteraan yang sedang kita nikmati ini. Tak usah kata keamanan ataupun peperangan sedemikian. Ketika COVID semua kena duduk kat rumah dah gelisah. Masjid tutup, tak dapat pergi masjid. Betul? Ni apatah lagi kalau dalam rumah pun tak ada keamanan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, soalan berikutnya. Okey. Ralima Marzuki mengatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah zikir dan doa selepas solat mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berzikir selepas solat memang ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita mengetahui selepas solat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita berzikir dengan zikrullah, yakni baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Total 99 digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Barang siapa membaca zikir itu selepas solat, nescaya diampunkan segala dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan. Ada zikirullah selepas solat. Selepas solat subuh dan selepas solat maghrib kita disunatkan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Diikuti dengan Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Dan kita juga disunatkan baca ayatul kursi. Ini semua zikir-zikrullah yang kita disunatkan membacanya selepas solat. Ya. Dan bacaan tersebut tak semestinya kita baca beramai-ramai lah, kita boleh baca bersendiri-sendiri. Baik, sebentar. Demikianlah antara doa, soalan-soalan yang ada. Yang lain saya tak nampak di sini lah ya. Kadang-kadang saya punya phone pun tak updated. Tak dapat lihat ke semua soalan-soalan, tapi itu saja yang saya dapat lihat di sini. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang, insyaAllah.
dan pertemuan akan datang kita akan bincangkan mengenai perkara-perkara seterusnya dalam bab masjid ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.